Assalamualaikum dan jumpa lagi. Salam satu syahadah dalam Berita Akhir Zaman episod ke-24. Mohon maaf kerana lama tidak membuat Berita Akhir Zaman kerana saya sibuk berperang dengan ajaran-ajaran maklifat yang mengubah solat dan sebagainya. Mohon maaf kepada semua. Dan kali ini kita menghuraikan lagi berita-berita yang sedang terjadi, dan saya mulakan Bismillahirrahmanirrahim dengan surah An-Nisa ayat 119. Dan demi sesungguhnya aku akan menyesatkan mereka dari kebenaran, dan demi sesungguhnya aku akan memperdayakan mereka dengan angan-angan kosong, dan demi sesungguhnya aku akan menyuruh mereka mencacatkan binatang-binatang ternak, lalu mereka membelah telinga binatang-binatang itu, dan aku akan menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah. Jadi pada bulan ini awal Januari 2020, kita digemparkan dengan serangan tentera Amerika yang membunuh Jeneral Sulaiman, iaitu Qasim Soleimani, yang dibunuh di Iraq, dan kemudiannya dibalas oleh Iraq dengan menyerang kawasan tentera Amerika di Iraq juga, dan tertembak pula sebuah kapal terbang Ukraine. Jadi apa yang berlaku ini pada saya adalah bukan satu benda yang mengejutkan. Kita tahu 2020 akan berlaku pelbagai benda, dan pada saya ini adalah diversion kerana ia juga akan menuju kepada pembentukan coalition ataupun tentera-tentera bersekutu Amerika dan Saudi dan sebagainya, yang seperti mana kita lihat NATO sudah mula mengembeling. Sebab benda ni ada disebutkan di dalam hadis tentang apabila negara-negara Islam akan bercampur dengan orang-orang barat ni dan memerangi musuh di timur. Dan semua ini adalah pada saya satu kenyataan yang telah disebut di dalam hadis. Dan di dalam masa yang sama juga, ia adalah satu wayang untuk diversion kepada apa yang sedang berlaku di Israel, iaitu pencabulan Al-Aqsa, kerana mereka perlu membuat perlu membuat kuil yang ketiga di Israel. Jadi kita tahu selama ni Amerika dan Iran ni tak pernah pun berperang, dan sebenarnya semuanya wayang, dan Iran selalu berada di dalam setiap agenda Amerika dan juga Israel. Malah sebenarnya di dalam Iran ada banyak Yahudi, iaitu penempatan Yahudi macam bangsa Damansara di Tehran, di Isfahan dan sebagainya. Ada berjuta Yahudi yang tinggal di dalam Iran yang menyokong Israel dan sebagainya. Jadi untuk Iran berperang dengan Amerika ataupun Israel adalah sesuatu yang sebenarnya mustahil, kecuali ia adalah satu konspirasi yang besar tahap dewa yang sedang memainkan agenda dunia, yang sebenarnya untuk menarik perhatian manusia kepada daripada memikirkan tentang apa yang berlaku di Israel sekarang. Itu yang saya kaji. Dan seterusnya kita tahu kebakaran di Australia agak teruk sehingga boleh dikatakan 80% Australia terbakar, dan agak suhu pun hampir ke 48 hingga 50 darjah Celsius di sana. Bahkan di pulau-pulaunya juga diserang dengan obor-obor. 1.25 bilion binatang haiwan mati di dalam kebakaran, dan hampir terbakar sebanyak 26.4 juta ekar yang terbakar di Australia. Jadi Australia adalah tempat yang paling teruk terbakar, paling teruk krisis iklim sekarang, yang mencecah hingga ke 50 darjah Celsius, dan banyak kematian, banyak kemusnahan, dan toksik ataupun karbon daripada Australia ini hampir membawa ke seluruh dunia, yang dibawa oleh angin
dan ini menambahkan lagi keburukan krisis iklim yang berlaku di serata dunia. So apa yang saintis katakan, ia hanya akan menjadi lebih teruk dan susah nak baik, dan kualiti udara ni di sana adalah 12 kali teruk daripada di mana-mana tempat di dalam dunia, dan dia diisytiharkan sehingga ke tahap beracun dan sangat berbahaya kepada manusia dan juga haiwan. Dan dan seterusnya glasier yang dikatakan akan hilang pada tahun 2020. Jadi agak membimbangkan di mana saintis-saintis mendapati by 2020 ataupun hujung tahun ini kebanyakan glasier di dalam dunia kemungkinan akan hilang, dan at the same time juga kehilangan air tawar untuk seluruh dunia yang akan berlaku pada tahun ini, dan di mana gunung-gunung ais juga semakin hilang, dan ini akan menimbulkan masalah kekurangan air dan kekurangan air tawar dan kemarau kepada manusia. Dan dalam National Geographic mengatakan kepanasan di Polar Utara dan Kelatan akan mengakibatkan kenaikan laut dan cuaca ekstrim yang akan melanda seluruh dunia tak lama lagi. Dan di Afrika, di Victoria Falls di Zimbabwe kering kontang sehingga berjuta manusia tidak ada air, sehingga air terjun yang terkenal Victoria Falls di sana pun teruk. Dan kutub utara kita dah semakin sengit maka magnetic pole kita pun dah sengit sebanyak 55 km, dan menyebabkan kita punya kiblat dan apa semua semakin tumbang ambing dan akan berterusan. Dan Alaska pula dah gempa bumi dan gunung berapi yang menyebabkan karbon dan juga asap debu yang terbang sehingga 5 batu ke atas udara. Dan di Arktik pula dikatakan krisis iklim sangat teruk sehingga Arktik juga sudah mengeluarkan pollution, iaitu gas-gas karbon dan metani daripada atas tanah dan daripada dalam laut yang akan menyebar ke seluruh dunia, yang membawa wabak dan juga virus kepada seluruh dunia. Dan sekarang kalau kita tengok banyak virus wabak dah berlaku balik dan wabak-wabak seperti SARS dan banyak wabak kuman yang sedang membuat saintis-saintis mengelabah. Dan di Greenland juga ais-ais yang terdapat di sana dah mula ada kolam-kolam air, yang bermaksud kolam-kolam air bermaksud ais-ais di Greenland dah cair dan membentuk kolam-kolam air. So, dan mereka mengatakan ini akan lebih laju akan berlaku. Di Sydney amat teruk jerebu dan asap yang di sana sehingga ramai beribu orang masuk ke dalam hospital kerana asma dan keracunan toksik yang berlaku. Dan hampir seluruh Sydney ditutup dengan debu dan jerebu. Dan ini adalah berita lama. New Zealand gempa bumi dan gunung berapi meletup sehingga 30 lebih hilang dan mati pada Disember hari itu. Dan New Zealand juga dengarnya agak panas dan banyak gegaran. Di India pula terdapat kontroversi di mana undang-undang baru telah diperkenalkan di mana orang-orang Islam tidak dibenarkan untuk masuk ke dalam India, dan orang-orang yang di dalam India yang Islam juga banyak yang kehilangan kewarganegaraan dan menyebabkan rusuhan di sana. Dan di Arktik, China dan Rusia berebut jalan air di Arktik semenjak ais cair apa semua ni. So laluan di Arktik direbutkan oleh China dan Rusia.
Dan pencairan ais di Greenland menyebabkan 40 juta manusia akan mengalami risiko yang tinggi dari segi kenaikan air dan kemusnahan tempat tinggal. Dan nampaknya di daerah Arktik ais semakin cair. Dan di California di Amerika didapati beribu lubang yang muncul di dalam dasar laut dan juga di atas tanah, yang ini menyebabkan kerisauan dan mungkin ada kena-mengena dengan super volcano Yellowstone. Dan kita amat risau jika andai kata apabila perut dasar laut berlubang dan juga volcano di serata dunia meletup secara serentak, akan mengakibatkan bencana alam yang tidak dapat kita bayangkan. Apabila bumi berlubang, maka air dan gempa bumi dan gunung berapi yang berlaku tidak dapat dibayangkan oleh saintis. Dan di New Zealand juga keadaan gempa bumi dan juga gunung berapi di New Zealand semakin aktif dan agak menakutkan para saintis dan pengkaji, dan mereka mendapati akan berlaku banyak gempa bumi dan gunung berapi di New Zealand tidak lama lagi. Seperti yang saya katakan tadi, Victoria Falls di Zimbabwe, sebuah tempat yang di mana air terjun yang tercantik di dunia, telah hilang air secara total, dan ini menggemparkan dunia. Dan hot block in the Pacific Ocean cause 1 million seabirds to die. 1 juta burung-burung laut akan mati disebabkan oleh kepanasan air dan zon panas air di lautan Pasifik yang mengganggu. Dan juga telah diwartakan pada tahun ini adalah kenaikan suhu laut yang bersamaan dengan 3.6 bilion bom Hiroshima meletup. Maksudnya peningkatan air laut panas tu sangat dahsyat. Dan di China terdapat satu virus yang baru yang telah membunuh hampir 5-6 orang dan telah efek kepada 35, sebenarnya bukan 35, lebih 1,723 kes telah berlaku yang dikenali sebagai Wuhan Coronavirus Outbreak, yang berlaku sejak daripada sebuah pasar ikan di mana mereka mendapati ada satu virus yang disebarkan daripada pasar ikan ni dah merebak ke seluruh dunia dan akan bertambah dalam masa yang cepat. Dia seperti sebuah virus SARS yang sekarang agak menakutkan kerana orang-orang yang bergerak di dalam kapal terbang membawa virus ini ke serata dunia. Dan Indonesia telah kehilangan 2 buah pulau tenggelam dalam air, iaitu Pulau Betet dan Pulau Gundul. Dan ini membuktikan betapa seriusnya kenaikan air yang sedang berlaku di seluruh dunia dan telah kehilangan 2 pulau di Indonesia. Dan saintis menjangkakan seluruh dunia akan mengalami kemarau yang agak dahsyat bermula tahun 2020 ni. Seperti mana hadis yang kita tahu, 3 tahun sebelum kedatangan Dajjal terjadi 3 tahun kemarau yang dahsyat. Jadi adakah ini permulaannya? Dan saintis juga sudah mengeluarkan tempat-tempat yang akan berlaku peperangan ataupun konflik yang dahsyat dan pembunuhan akibat daripada ketiadaan air. Dan nampak gayanya kalau tengok dekat map tu, Malaysia pun mungkin termasuk di dalam zon konflik. Dan telah dikatakan, saintis mengatakan bahawa air tawar, groundwater telah hilang, dan ini akan menimbulkan masalah kepada seluruh dunia, termasuk kemarau dan kejatuhan pertanian dan tiada makanan yang akan berlaku. Dan walaupun begitu, kehilangan air tawar tetapi kenaikan air laut telah menyebabkan banyak banjir dan kawasan-kawasan yang tenggelam
terutama di Indonesia dan di Jakarta, dan sebanyak beribu orang telah kehilangan tempat duduk di Jakarta dan di beberapa tempat di Indonesia, dan akan bertambah kronik. Dan ibu kota Jakarta juga akan dipindahkan ke Kalimantan, dan kos akan meningkat sehingga 400% hingga 2050. Dan terdapat satu fenomena ganjil di dalam perut bumi, di mana sebuah blok ataupun zon yang panas dan berlubang telah dapat dikesan oleh saintis-saintis, dan ini akan relate ataupun berhubung kait dengan gempa bumi dan gunung berapi dan sebagainya. Jadi kita sebenarnya akan menuju ke tahun-tahun yang sangat berbahaya daripada 2020 ke 2025 ni. So kita akan hidup dalam satu kehidupan dan dunia yang sangat dahsyat, dan tidak mustahil pada masa susah itulah Dajjal akan keluar. Kehilangan ais di Greenland adalah lebih laju daripada apa yang dijangkakan oleh saintis, dan akan membawa masalah besar kepada dunia dari segi peningkatan air laut dan juga kehilangan tempat tinggal dan juga kerosakan yang akan dibuat di seluruh dunia dan negara. Dan di United Kingdom, cuaca panas telah mengakibatkan 200 orang mati baru-baru ini, dan akan bertambah teruk di tahun-tahun yang akan datang. Dan di Zimbabwe sedang mengalami masalah kebuluran yang teruk, dan government is making the problem worse, dan kerajaan menyebabkan keadaan kebuluran, ketiadaan air ini semakin teruk kerana kerajaan yang lemah. Dan air laut dikatakan semakin hilang oksigen dan akan membunuh pelbagai hidupan dia, akan merosakkan ekosistem di dalam dunia kerana kehilangan oksigen dan kepanasan air laut secara drastik dan tiba-tiba baru-baru ini. Krisis iklim juga sedang menjadikan gunung-gunung di dalam dunia yang memberi 70% air tawar kepada dunia telah menjadi sesuatu yang membahaya, kerana iklim sedang menghancurkan glasier dan ais dan salji. Jadi kita akan kehilangan air yang banyak. Dan di Arktik, seperti yang saya katakan, permafrost telah menyebabkan kenaikan gas dan juga karbon dan juga metani yang akan menyebabkan kerosakan iklim lebih teruk di serata dunia. China dan Israel akan menandatangani free trade deal. So bayangkan, sebenarnya semua ni geng-geng sama, nampak macam bergaduh, tapi seperti yang saya katakan, inilah masa iaitu 30 Dajjal kecil akan memainkan peranan yang menghuru-harakan dunia, yang menyebabkan peperangan dan kemusnahan manusia. Mereka sudah menjadikan agenda mereka satu benda realiti, dan Saudi Arabia pula dah makin sangat dan makin tak apa-apa, penuh dengan konsert. Baru-baru ni ada konsert rave di Saudi Arabia, patung-patung juga, berhala juga dah mula naik di Riyadh di Saudi Arabia dan sebagainya. Di tengah jalan pun dah ada patung Buddha. Dan baru-baru ini model-model supermodel yang separuh bogel apa semua dah ada di Saudi Arabia. Dan juga seksi apa tah ni yang bersama toke-toke Arab apa semua, dia orang adakan konsert rave dan disco di Saudi Arabia yang di-endorse, yang diluluskan oleh kerajaan Saudi di bawah pimpinan Muhammad bin Salman. Tetapi ada sesuatu yang menarik, iaitu Muhammad bin Salman ini sebenarnya tengah sibuk dengan apa? Dia tengah sibuk dengan Lindsay Lohan sebenarnya.
kan. Dalam orang sibuk macam-macam nak berperang dalam iklim dan apa, dia tengah sibuk skandal dengan pelakon Hollywood Lindsay Lohan. Ini dah dia. Ya, betapa dahsyatnya Arab dan dunia akhir zaman. Jadi saya akan sambung lagi. Sebenarnya banyak berita, tapi itulah saya nak buat semua pun. InsyaAllah saya akan buat lagi dan jumpa lagi. Dan bantu saya dalam memerangi ajaran sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.